Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid di rumah? Abang Muhsin dekat sini mengucapkan selamat menonton slot menengah atas hari ini. Abang harapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan juga yang paling penting bersemangat. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, abang paling suka nak ingatkan supaya kita sentiasa menjaga SOP. Contohnya, pakai pelitup muka dengan kemas, tutup hidung dengan mulut kita dengan rapi. Kemudian jaga jarak kita sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang paling penting, kita kenalah rajin cuci tangan kita. Kalau tak ada pencuci tangan, kita kena rajin bawa gel sanitasi tangan ke mana sahaja. Baiklah, apa yang akan kita belajar pada hari ini? Tapi sebelum itu, apa kata kita kenal dulu guru kita untuk hari ini. Jom! Ya, itu dia guru yang ada bersama kita dalam slot menengah atas. Baiklah, kita ada Cikgu Jeff Fakhruddin Syamsuddin atau lebih dikenali dengan Cikgu Jeff. Ya, betul. Daripada SMK Perempuan Temenggung Ibrahim, Batu Pahat, Johor. Macam mana Cikgu perjalanan hadir ke studio? Alhamdulillah, perjalanan segalanya okey, lancar dan akhirnya sampai juga ke studio hari ini. Alhamdulillah. Bersemangat Cikgu untuk slot kita hari ini? Kita hari ini bersemangat. Baiklah, sebelum itu saya kena lakukan. Tadi saya dah ingatkan murid-murid dekat rumah tentang penjagaan SOP. Ya. Jadi kita di studio kena jaga SOP. Kita mulakan dengan saya dululah Cikgu, ya? Okey. Sanitasi tangan dan mungkin Cikgu boleh sanitasi tangan dahulu. Okey. Cikgu, saya nak tanya Cikgu. Tadi gimik kita berlari, kita menendang bola, kita lakukan macam-macam aktiviti. Ya. Apa kaitannya pembelajaran kita hari ini dengan gimik sebentar tadi, Cikgu? Okey, untuk perhatian murid, sebenarnya apa yang kita buat tadi, kita berlari, kita bermain badminton, kita menendang bola. Jadi semua tu melibatkan laju, kelajuan, hal laju dan juga pecutan. Jadi apa yang saya nak ajar hari ini ada kaitan dengan apa yang kita buat tadi. Jadi apa yang saya nak ajar tu ada kaitan dengan apa yang topik yang kita nak pelajari hari inilah. Okey, Cikgu, mungkin Cikgu boleh kongsikan standard pembelajaran hari ini, Cikgu. Okey, untuk makluman semua, hari ini kita akan belajar tentang bidang 3 dalam tingkatan 4, dalam pemeta pelajaran sains sukan, iaitu pengenalan sains pergerakan. Tapi hari ini cikgu nak fokuskan pada standard kandungan 3.3, iaitu asas kinematik gerakan. Okey, asas kinematik gerakan lah. Jadi saya akan tunjukkan apa standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik, silakan Cikgu. Okey, kalau kita tengok dekat slide ni, pada standard kandungan kita akan belajar tentang asas kinematik gerakan. Yang kedua, kita nak fokus pada standard pembelajaran dia. Yang pertama, 3.3.1, kita akan mentakrif dahulu kinematik dalam pergerakan. Selepas tu kita akan
menjelaskan perkaitan antara sesaran, hal laju dengan pecutan dalam pergerakan manusia. Jadi kita nak tahulah apa kaitan sesaran, hal laju dan juga pecutan. Dan yang ketiga, kita akan mengukur hal laju dan pecutan berdasarkan sesaran dan masa pergerakan. Jadi ada melibatkan sedikit pengiraan dan ada amali untuk tajuk ni nanti. Okey. Baiklah cikgu. Cikgu, saya dengar cikgu ada nak kongsikan video, betul cikgu? Ya betul. Okey, jadi untuk topik ni, kita nak tahu apa kaitan dia. Jadi kita boleh tengok video tentang larian 100 meter di peringkat akhir MSSM. Okey. Jom sama-sama kita saksikan. Wow, laju betul. Abang-abang kita berlari. Baiklah cikgu, saya pun nak panaskan badan. Sorry? Okey. Baiklah cikgu, kita akan teruskan pembelajaran kita lagi selepas ini. Baiklah kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, baiklah kita bertemu lagi dalam slot menengah atas bersama saya hari ini Muhsin Nazri dan guru kita Cikgu Jeff. Silakan cikgu teruskan pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, jadi hari ini kita nak sambung dengan 3.31 mentakrif kinematik dalam pergerakan. Jadi, apa itu kinematik dalam pergerakan? Jadi, menurut McGuinness, kinematik pergerakan ni dia takrifkan sebagai corak pergerakan manusia dalam keadaan konteks ruang dan masa tanpa melibatkan daya. Okey, apa itu konteks ruang dan masa? Jadi konteks ruang dan masa ini termasuklah sesaran, hal laju dan juga pecutan. Okey, itu tentang takrifan dia. Jadi kita nak tahu kinematik ni ada berapa jenis? Okey, kinematik ada 2 jenis. Yang pertama adalah linear. Okey, yang pertama adalah linear. Yang kedua adalah projectile. Okey, projectile. Okay, dalam English projectile, dalam bahasa Melayu kita boleh sebut projectile lah. Okey, so kita akan fokuskan pada linear sahaja pada hari ini. Okey, iaitu apa yang dimaksudkan dengan linear? Okey, gerakan linear ni adalah menggambarkan pergerakan semua bahagian objek yang bergerak lurus. Okey, contohnya lari pecut. So dalam gambar ada nampak gambar kan? Kita nampak larian pecut. Tadi pun kita dah tengok video lari pecut. Itu contoh adalah kinematik linear. Okey, seterusnya kita nak masuk apa kaitan sesaran. Okey, kita dah masuk standard yang kedua, pembelajaran kedua. Apa itu sesaran? Sesaran ialah jarak antara titik mula dengan titik akhir pada satu garis lurus. Okey, semua tanya apa sesaran ni? Jadi sesaran ni lebih kurang macam jarak tapi dia tak sama. Mohsin tahu tak apa beza sesaran dengan jarak ni? Saya baru nak tanya cikgu. Bila cikgu sebut sesaran tadi, saya agak keliru. Apa beza sesaran dengan jarak cikgu? Okey, sesaran dengan jarak ni, okey saya tunjukkan contoh dulu dalam gambar rajah ni. Okey, kita tengok dekat slide ni.
Okey, contohnya seorang sama ada pelari ke apa. Okey, tengok dari titik A, dari titik A dia nak pergi ke titik B. Kemudian dia berakhir di titik C. Okey, maksudnya dari A pergi ke B, kemudian pergi ke C. Okey, kalau jarak tu adalah dari A pergi ke B, pergi ke C. Jadi 100 meter tambah dengan 40 meter dari B ke C, jadi total jarak dia adalah 140 meter. Cikgu. Tetapi sesaran tu saya cara mudah saya ajar pada murid-murid, where you start, where you stop. Okey, maksudnya dari mula tadi kita start A, kemudian dia memang pergi ke B, tapi akhir sekali tadi dia berhenti kat mana? Berhenti di C. So jadi jarak A ke C, kita nak tahu dia adalah maksudnya sesaran dia adalah dari A ke C. So 100 tolak 40 dapatlah jawapan dia 60 meter. Jadi sesaran tu dia ada arah. Jadi maksud dia 60 meter ke arah timur A. Jadi kat situ beza dia sesaran dan juga jarak. Jadi pelajar-pelajar jangan ataupun murid-murid jangan kelirulah apa itu jarak dan juga sesaran. Ataupun contoh lain, kita nak pergi satu tempat melalui jalan darat dan melalui naik kapal terbang. Dan melalui kapal terbang dia lagi cepat kan? Betul. Jadi senang cerita sesaran tu lagi sikit dia punya, lagi rendah dia punya ukuran dia, jarak dia. Tapi kalau jarak tu kita daripada sini sampai ke tempat tu ikut jalan raya, itulah total jarak dia. Dikira jaraknya. Ya, itu beza jarak dan juga sesaran. Okey, yang kedua. Kita nak tahu tentang hal laju. Okey, hal laju ni melibatkan perubahan sesaran berdasarkan perubahan masa. Okey, maksudnya tadi kita dah tahu sesaran tu ada perubahan jarak dia kan. Jadi dari perubahan sesaran berdasarkan perubahan masa. Jadi hal laju ni merupakan kuantiti vektor dan apabila sesaran berubah dalam satu tempoh masa, maka hal laju akan meningkat. Dekat sini ayat dia macam mana nak faham ni? Betul, saya pun tu agak tanya-tanya kan? mengelirukan juga cikgu sebenarnya. Okey, contoh dalam tempoh 10 saat, saya berlari. Saya berjaya capai 50 meter. Okey, dalam masa 10 saat. 10 saat. Okey. Tapi lagi sekali saya buat dalam masa 10 saat, saya berjaya capai 70 meter. Tadi 50 kan? Jadi sekarang ni jarak sesaran saya berubah. Jadi 70 meter saya buat lagi sekali. Jadi kalau dalam tempoh masa yang tetap tadi sama, tapi kita punya sesaran bertambah, maka hal laju tu akan meningkat. Maksudnya makin lajulah kita Ya, berlari. makin laju kita berlari. Itu maksud dia. Okey, maksudnya sesaran berubah dalam satu tempoh masa, maka hal laju akan meningkat. Okey, jadi bagaimana rumus dia? Jadi rumus dia nak cari hal laju sesaran tadi kita bahagikan dengan perubahan masa. Dan unit dia mestilah meter per saat ataupun kilometer per jam. Okey, pelajar jangan, murid-murid kat rumah jangan confuse, jangan tersilap. Kalau meter mesti dengan saat. Kalau kilometer mesti dengan jam. Okay, itu memang standard unit. Ya, standard unit untuk hal laju. Itu merupakan dalam sistem metrik lah. Okey, seterusnya pecutan. Okey, pecutan ialah kadar perubahan hal laju. Tadi kita dah tahu hal laju kan? Jadi kadar perubahan hal laju yang berlaku dalam satu jeda masa. Dalam satu tempoh masa tu, dia berubah hal laju. Tadi cerita pasal hal laju tu cerita pasal jarak dia. Tapi yang ni pula cerita pasal hal laju pula. Perubahan hal laju. Okey, pecutan ialah kuantiti vektor. Okey, saya akan explainkan, saya akan terangkan satu persatu setiap warna ni. Okey, perubahan hal laju meningkat, pecutan adalah positif. Maksudnya, ketika saya berlari 100 meter, pada permulaan saya berlari sampai nak penamat tu, saya nampak dah depan tu dah nak penamat dah. Kita pun lagi laju, lari. Bila berlaku perubahan hal laju, maksudnya hal laju tadi biasa, tiba-tiba kita pecut lagi, maksudnya kita tambah lagi hal laju. Jadi pecutan dia adalah positif. Berlaku pecutan lah. Tapi kalau perubahan hal laju menurun, pecutan adalah negatif ataupun kita panggil dia nyah pecutan. Maksudnya contohlah kita tengok acara
400 meter contohnya ataupun acara 200 meter ke. Yang jauh Yang jarak dia jauh sikit, masa mula dia lari, laju. Tiba-tiba dia dah rasa penat. Lepas tu dia mula perlahankan larian dia. Maksudnya daripada halaju dia tadi tinggi, tiba-tiba halaju dia jadi rendah. Jadi kat situ maksudnya pecutan dia adalah negatif. Dan akhir sekali, sekiranya tiada perubahan halaju, maksudnya halaju dia tetap je daripada konsisten je daripada awal sampai habis, halaju dia maintain, maksudnya kekal saja. Jadi pecutan dia adalah sifar sebab tak ada perubahan kan. Sebab tadi bila kita tolak kan ada perubahan. Jadi yang ni nilai dia sama je. Contoh bawa kereta 80 km per jam daripada awal sampai ke habis. Jadi nilai dia 80, nak tolak pun dapat sifar. Jadi pecutan dia adalah sifar. Maksudnya jasad tu tak ada pecutan. Okay, tak ada mengalami perubahan pecutan. Okey. Dan unit dia dan cara pengiraan dia kita tengok dulu. Rumus dia adalah macam mana nak kira pecutan? Perubahan halaju bahagi dengan perubahan masa, iaitu halaju akhir tolak halaju awal. Maksudnya tadi ada perubahan halaju kan? Betul. Jadi halaju akhir tu tolak halaju awal, bahagikan dengan masa akhir bahagi masa awal. Jadi nanti kita tengok unit dia meter per saat bahagi dengan saat lagi. Jadi unit dia akan jadi ms meter per saat kuasa 2. Okey. Baik cikgu, mungkin murid-murid dekat rumah boleh tumpukan perhatian tentang penerangan cikgu ni dan kita mungkin lepas ni boleh buat latihan bersama-sama. Betul cikgu? Ya, betul. Betul. Kita boleh buat latihan bersama-sama. Okey. Jadi sebab kita dah tahu apa itu sesaran, halaju dan pecutan, jadi saya ada soalan sikit. Kita akan buat latihan sama-sama. Saya akan tanya Mohsin lah sebab kita ada berdua kat sini. Okey. Jadi soalan yang pertama untuk Mohsin. Saya nak baca soalan boleh? Boleh. Okey, silakan. Izzah merupakan seorang pelari pecut di Johor. Catatan masa terbaik Izzah bagi jarak 30 meter dalam sesi latihan ialah 3.85 saat. Berapakah halaju purata Izzah? Okey. Soalan ni nak apa tadi Mohsin? Kalau mengikut soalan yang saya baca, soalan ni nak cari halaju purata Izzah, cikgu. Okey, halaju purata Izzah. Jadi kita dah tahu tadi rumus halaju ialah sesaran bahagi dengan masa. Jadi sesaran dia berapa, Mohsin? Sesaran 30 meter, cikgu. Okey, 30 meter. Masa dia pula? Masa 3.85 saat. Okey, 3.85 saat. Jadi kita masukkan dalam rumus. Okey, 30 meter bahagi dengan 3.85 saat ni. Jadi nilai dia adalah 7.79 meter per saat. Okey, sebab itulah dia jadi negatif 1 meter per saat. Okey, soalan kedua. Okey, soalan kedua cerita pasal. Saya pula baca soalan. Okey, Rajah menunjukkan seorang pemain bola melakukan hantaran leret kepada rakannya. Kita tengok gambar, dia tengah pas bola lah macam kita main tadi. Dia tengah passing bola. Bola yang disepak itu mempunyai halaju 4 meter per saat. So dia dah bagi dah gambaran dia. Bola tu bergerak dengan halaju 4 meter per saat. Bola itu bergolek selama 2 saat. Dari 0 saat, tiba-tiba bola tu bergerak dalam tempoh 2 saat selepas disepak untuk sampai ke kawan dia. Jadi sebelum berhenti, berapakah pecutan bola tersebut? Okey. So soalan nak pecutan. Nak bola cari tersebut. Pecutan bola tersebut. Okey, jadi Mohsin agak-agak tadi apa rumus yang Mohsin ingatlah tentang pecutan? Kalau pecutan tadi, cikgu, ya? Pecutan... Perubahan apa bahagi perubahan apa? Perubahan halaju bahagi dengan masa. Perubahan halaju bahagi dengan masa. Okey, kurang itu tepat. Kurang tepat. Okey, tak apa. Kita nak cari pecutan. Halaju bahagi dengan masa. Kita tengok. Betul. Cikgu suka. Suka betul. Kita saja nak try tengok. Okey, betul. Okey, pecutan sama dengan perubahan halaju bahagi dengan perubahan masa. Jadi, perubahan halaju dia tadi pada mulanya bola tu statik kan. Jadi 0 meter per saat lah.
Jadi bila dia tendang, dia jadi 4 meter per saat. Jadi itu untuk perubahan hal laju. Jadi perubahan hal laju dia 4 meter per saat lah. Kenapa 4 meter per saat? Hal laju akhir dia 4 meter per saat. Hal laju awal dia sebab bola tu dalam keadaan statik 0 meter per saat. 4 tolak 0 jadi 4. Jadi yang kedua, kita nak tengok perubahan masa. Jadi masa sepak pun bola tu dalam keadaan statik. Okey, maksudnya dari 0 saat tiba-tiba pergi ke 2 saat. Dia bergerak ke sana dalam tempoh 2 saat. Jadi 2 tolak 0 sama dengan 2 saat. Jadi bila kita bahagikan, kita akan dapat 2 meter per saat kuasa 2. Cikgu, saya ada soalan. Okey. Melalui jalan kira tadi, kalau unit untuk hal laju, meter per saat negatif 1. Ya. Tapi kalau untuk pecutan, kenapa meter per saat negatif 2, cikgu? Okey, bagus soalan Mohsin tu. Okey, kenapa jadi negatif 2, tadi negatif 1? Okey, tadi pada mulanya, kita tahu sesaran bahagi dengan masa. Sesaran tu dalam meter, bahagi dengan masa, jadi S saat, jadi dia akan jadi meter per saat, negatif 1. Tapi dalam pecutan, perubahan hal laju bahagi dengan perubahan masa. Jadi kita dah tahu dah, meter per saat, dah ada negatif 1 kat sini kan? Betul. Jadi kita bahagi lagi dengan masa, maksudnya saat lagi. Jadi dalam matematik kita dah tahulah, bila saat bagi dengan saat lagi, dia automatik akan jadi negatif 2 dekat sini. Ataupun meter per saat kuasa 2. Itu cara untuk tahu kenapa unit dia tak sama dengan hal laju tadi. Sebab pelajar ataupun murid-murid kat rumah, kadang-kadang murid-murid sekolah pun kadang-kadang dia confuse. Rumus apa nak ingat masuk unit apa Betul. yang dia nak gunakan ni. Jadi inilah unit dia. Pecutan MS negatif 2. Hal laju MS negatif 1 tadi. Okey. Seterusnya, soalan subjektif. Okey, soalan subjektif. Kita tengok sini. Tengok gambar ni, gambar pasal perlumbaan motor kan. Okey. Rajah menunjukkan satu acara sukan permotoran yang pernah dianjurkan di Malaysia. Seorang pelumba telah memecut dengan kelajuan 200 km per jam. Okey, Mohsin kena tulis dulu apa kira dia. Okey. Tiba di Selatu Selekor. Hal laju motor dia menurun. Menurun kepada 125 km per jam. Okey, tadi 200. Lepas tu tiba-tiba dia drop, jatuh kepada 125 km sejam. Dalam masa 1.5 minit. Okey, ini soalan kebat ni. Okey, soalan kebat. Berapakah pecutan motor tersebut? Okey, first kali. Hal laju akhir dia berapa? Hal laju akhir, cikgu ya? Maksudnya 125 km sejam. km sejam. Hal laju awal dia 200 km sejam. Okey, jadi perubahan hal laju kita dah tahu, tapi dekat sini ada masa dia. Masa tu kita dah tahu tadi, kalau kilometer mesti dengan jam. Jadi sekarang ni dalam minit. Jadi kita kena ubah dulu kepada minit kepada jam. Okey, jadi rumus kita dah tahu. Okey, jadi macam mana kita nak ubah? Kita bahagikan dengan 60 lah. Kita nak tahu berapa jam tu kan. Sebab jadi 1 1.5 minit bahagi dengan 60, kita akan dapat 0.025 jam. Okey, so itu yang pertama. Kita kena tukar dulu unit dia. Okey, kita dah tukar nilai masa tu. Barulah kita akan masukkan dalam pengiraan. Jadi Mohsin tadi dah cakap dah. Hal laju akhir 125. Tolak 200 km sejam. Jadi bahagi dengan perubahan masa dia sebab tempoh dia daripada, kita nak tahu daripada tempoh kosong tadi sampai 1.5 minit. Jadi nilai dia 0.025 jam. Jadi dekat sini, bila kita tolakkan, kita akan dapat negatif 75 km sejam. Saya nak cuba jawab boleh, cikgu? Okey, boleh. Okey, saya congak-congak sikit. Congak-congak. Jawapan dia 3,000 km per jam. 3,000 km per jam. Positif ke negatif? Negatif ke positif? Negatif, cikgu. Negatif. Sebab apa? Kita dah dapat tadi negatif kan? Okey, so negatif 3,000 km per jam. Jadi dekat sini, tadi saya ada terangkan tentang pecutan negatif kan? Okey, inilah contoh pecutan negatif. Maksudnya,
dia dari laju. Tiba-tiba kat selekor dia menurun, slow. Bila menurun tu, inilah kita panggil pecutan negatif. Jadi nilai jawapan dia adalah negatif 3,000 km per jam. Okey. Baiklah, selesai 3 soalan, Cikgu. Ya, 3 soalan untuk Muhsin. Murid-murid dekat rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika. Kita ada banyak lagi pembelajaran yang akan kita kongsikan. Jangan ke mana-mana, setia bersama slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, baiklah kita bertemu kembali dalam slot menengah atas. Kalau tadi anda dah lihat ada banyak alatan di hadapan saya ni. Yang ini kita ada automatic timing system. Betul cikgu? Betul. Kita ada marker dan kita ada stopwatch. Ya. Betul cikgu? Apa yang akan kita lakukan ni cikgu Jeff? Okey, tadi kita dah jawab soalan. Jadi sekarang ni kita nak belajar macam mana untuk mengukur hal laju dan pecutan berdasarkan sesaran dan masa pergerakan. Jadi kita akan buat sikit amali tentang larian 60 meter. Okey, kita nak buat amali. Tadi kita dah belajar cara mengira. Jadi sekarang ni kita nak buat amali dia pula. Jadi hari ini saya dengan Muhsin akan sama-sama kita buat simulasi untuk larian 60 meter. Dan lepas kita buat, kita akan kira hal laju dan juga pecutan. Okey, jadi itu aktiviti kita pada hari ini. Okey, jadi kita sama-sama tengok apa itu prosedur yang perlu kita buat. Jadi pertama, setiap kumpulan perlu menyediakan tapak ujian seperti dalam gambar rajah ni. Dalam gambar rajah lah. Tengok gambar rajah tu, kita ada 60 meter jarak daripada kosong sampai ke 60 meter. Kemudian di setiap 10 meter, maksudnya 10, 20, 30, 40, 50 sampai 60, kita akan ada penjaga masa. Okey, jadi hari ini saya dengan Muhsin je berdua. Jadi kita akan buat simulasi je lah. Kita akan tunjukkan contoh-contoh. Jadi di setiap 10 meter tadi, penjaga masa tu akan catatkan masa pelari ataupun murid yang berlari tadilah. Salah seorang akan berlari. Setiap penjaga masa akan catatkan masa dia bila sampai ke stesen dia. Dan sampailah ke penamat untuk jarak 60 meter. Okey, yang kedua, setiap kumpulan perlu memeriksa dan memastikan peralatan untuk amali berfungsi dengan baik. Jadi saya terangkan dulu alat-alat yang kita ada hari ini. Okey, yang pertama, kita kena ada marker lah ataupun kita panggil diskon. Kon yang kecil warna-warni ni. Cikgu. Yang berwarna-warni ni kita ada kon kecil, diskon. Okey, yang tu pertama untuk kita tandakan jarak setiap 10 meter. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey, yang kedua, kita ada catatan untuk alat yang mencatat masa. Jadi dekat depan saya ni ada timing system, automatic timing system. Jadi sekiranya murid-murid tiada alat ni, kita boleh gunakan jam randik ataupun stopwatch macam dekat Muhsin. Mungkin murid-murid dekat rumah tak nampak. Ya. Jam randik. Okay. Jam randik. Jam randik dalam bahasa Melayu dia. Okey, ataupun stopwatch. Okey, kita gunakan yang itu. Okey. Kemudian dan alatan lain, mungkin pelajar-pelajar kawasan dia kita tak tahu garisan permulaan tu, kita boleh gunakan tip, kita buat garis permulaan
dan garis penamat. Okey, macam kat sini kita tak apalah, kita dah nampak dekat mana permulaan, dekat mana penamat dia. Okey. Jadi, yang ketiga, murid perlu berada di belakang garis permulaan dengan gaya berdiri. Okey, gaya berdiri. Saya rasa Mohsin tahu dah gaya berdiri macam mana tadi. Macam gaya dalam gimmick tadi cikgu, masa Ya, kita nak berlari tu. macam nak lari tadi dalam gimmick. Kita tak bersedia nak berlari. Cikgu cakap saya buat gaya cikgu supaya murid-murid dekat rumah nampak cikgu. Okey, ini contoh gaya berdiri. Saya duduk dekat sini cikgu ya. Saya buat terus. Ini contoh gaya berdiri. Jadi berada di belakang garis permulaan dengan gaya berdiri dan memulakan larian sebaik menerima isyarat daripada pelepas. Okey, mungkin kawan dia ataupun rakan dia akan tiup whistle ataupun pakai Pistol. horn tu tadi. Saya ingat pakai pistol cikgu. Kalau pistol boleh je pakai pistol, tapi sebab jarak dia dekat kan, kita pakai air horn lah. Okey. Okey, kita pakai horn dan masa dirakam oleh penjaga masa macam saya cerita tadi setiap jarak 10 meter. Okey, setiap 10 meter sampailah ke penamat 60 meter. Sampai akhir sinilah daripada Mohsin lari sampailah ke penamat. Dan masa dicatatkan ke dalam borang skor individu lampiran 2 oleh pencatat masa. Okey, jadi ini tapak amali tadi. Dan borang skor individu. Jadi borang tu kita akan masukkan skor-skor dia, masa dia yang dicatatkan dalam setiap segmen ni. Okey. Jadi sekarang ni kita akan buat amali tu. Jadi saya akan tunjukkan dululah saya macam mana kan. Okey. Jadi ketika di permulaan, contohnya di sini permulaan dia. Jadi setiap orang akan berada di setiap 10 meter. 10 meter. Jadi jarak ni bukan 10 meter lah. Kita menggambarkan konon-kononnya Konsep dia. supaya murid-murid dekat rumah lebih faham. Ya, betul. Okey, so saya akan gaya berdiri. Jadi kita akan berlari dengan gaya berdiri. Jadi contohnya Mohsin akan bagi isyarat mula. Jadi saya akan berlari. Okey. Boleh? Okey. Cikgu isyarat daripada saya. Ya. Okey. 1, 2, mula. Okey, saya pun lari sampai penamat. Okey. Jadi sampai penamat, maksudnya kita dah habis lari, kita patah balik ke permulaan lah, keluar daripada dia punya litar tadi. Okey, bila dah habis, setiap pencatat masa tu akan catatkan masa dia. Okey, kita akan catatkan masa dan kita akan dapatlah masa setiap 10 meter tu. Oh, faham. Okey, faham Maksudnya setiap individu yang berada di setiap 10 meter ni akan tekan. Ya, akan tekan bila sampai dekat depan dia. Bila faham. sampai depan dia catat tekan. So dia tak perlu tengok kawan lain sebelah ataupun apa, dia tengok depan dia ada orang lalu, dia tekan. Okey, so dia akan dapatlah masa setiap orang. Jadi masa tu akan bertambah sampai 60 meter. Okey. So saya pun dah lari. Jadi tak adil lah kalau Mohsin tak lari tak kan. adil lah kan. Jadi kita tengok Mohsin pula lari. Dalam kedudukan berdiri untuk berlari. Sedia. Go. Okey. Terlajak cikgu. Terlajak. Okey, so itu contoh larian 60 meter yang kita nak buat amali hari ini. Jadi sekiranya contohnya murid tu dah siap lari, jadi masa tu kita masukkan dalam borang skor individu ni. Masukkan nama anda, masukkan nama murid, kelas mana. Kemudian penjaga masa tadi akan masukkanlah masa yang dicatatkan. Faham? Okey, contohlah Titi Mohsin dah lari. Dah ada dah masa. Contohnya dekat depan ni. Okey. Contohnya pada 10 meter pertama, dia dapat 2.10 saat. 20 meter, maksudnya 10 meter yang kedua dia dapat 4 saat. Kemudian pergi ke 30 meter, dia dapat 5.2 saat. Pergi ke 40 meter, dia dapat 6.3 saat. 50 meter, 7.1 saat. Dan dekat penamat, dia catatkan 9.15 saat. Jadi, kita kena buat ni, maksudnya setiap individu. Okay, setiap individu. Maksudnya setiap murid tu lari dan rakan dia akan ambil tugas catat masa. Jadi sekarang ni kita dah tahu ada 6 stesen kan. Jadi 6 stesen, 6 murid jaga masa dan seorang lagi akan jadi pelepas. Okey, seorang akan jadi pelepas dan murid yang tadi akan berlari. Dan selepas selesai, kita akan rotate lah. Kita akan tukar giliran. Kawan dia pula lari. Kemudian dah selesai seorang lagi,
pergi kepada orang yang ketiga berlari. Dan selepas siap semua, barulah kita akan masuk kepada pengukuran. Okey, maksudnya dekat sini kita dah buat tadi semua amali ni. Jadi kita akan masukkan dalam borang skor dan kita akan pergi kepada pengiraan. Okey. So, dalam ni dalam borang skor dia dah bagikan setiap segmen. Jadi pelajar kena isi lah. Dan dekat sini kita akan cari purata hal laju. Okey, purata hal laju. Yang pertama kita nak cari purata hal laju. Jadi selepas cari purata hal laju, kita dah tahu tadi dalam standard pembelajaran 3.3.3 3.3.3 dia nak mengukur hal laju dan juga pecutan. Jadi amali ni kita nak bagi pelajar tahu macam mana nak kira hal laju dia dan juga pecutan murid tadilah, murid pecutan dia. So kita akan buat pengiraan tersebut. Jadi contohnya, okey, contoh dekat sini. Skor larian 60 meter pecut. Okey, Mohsin. Tadi kita dah belajar tadi bahasa mula-mula tadi kan? Tentang mengira hal laju. Hal laju. Okey, hal laju. Jadi macam mana kita nak kira hal laju purata ni? Okey. Mohsin ingat tak rumus agak-agak hal laju tadi? Untuk kira hal laju. Apa sesaran bahagi dengan masa. masa. Okey, sesaran bahagi dengan masa. Okey, so purata hal laju. So kita buat tadi larian dia berapa meter? 60 meter. Okey, 60 meter. Jadi larian dia adalah 60 meter. Tapi yang ni adalah masa setiap segmen dia tadi, masa setiap 10 meter. Jadi sekarang ni kita dah tahu larian dia 60 meter. Jadi 60 meter masa yang dicatatkan adalah 9.15 saat. Okey, 9.15 saat. Jadi cara nak kira dia, kita dah tahu dah tadi rumus dia. Hal laju purata bersamaan sesaran bahagi dengan masa. Okey, so sesaran tadi kita dah tahu 60 meter. Bahagi dengan masa, kita akan dapat 60 meter bahagi dengan 9.15 saat. Jadi selepas kita tekan kalkulator, mesti ada kalkulator? Tak ada? Tak adalah cikgu. Tak ada, okey. Tapi cikgu, saya cuba fikir. Okey, fikir. 6.65 meter. 6.65. Betul ke? Okey. 6.56 meter per saat. Oh, pandai Mohsin kira. Saya kira-kira sikit-sikit. Oh, congak-congak dapat jawapan 6.56 meter per saat. Jadi inilah untuk kira hal laju. Okey, sebenarnya kita boleh cari kiraan hal laju di setiap segmen tu. Setiap 10 meter tu kita boleh kiralah. Mungkin pelajar nak tahu berapa hal laju dia pada 10 meter pertama. Jadi kalau 20 meter berapa hal laju dia. Jadi dia boleh kira setiap jarak tu. Okey. Jadi kita hari ini cuma nak ringkaskan supaya pelajar tahu cara nak kira purata hal laju tadi. So kita nak tahu unit dia, rumus dia. Jadi kita dah tahu sesaran bahagi dengan masa dan unit dia macam saya cerita tadi, meter bila bagi dengan saat jadi meter per saat. MS kuasa negatif 1. Okey, kuasa negatif 1 lah. Jadi itu untuk kiraan hal laju. Jadi yang kedua, kita dah selesai kira hal laju. Okey, yang kedua tadi kita harap murid-murid dekat rumah pun faham cikgu kan. Saya tentang harap pengiraan dan perkongsian yang cikgu Jeff kongsikan. Ya, saya harap semua pelajar faham. Okey, jadi ini untuk kira purata hal laju ya. Okey, yang kedua. Okey, yang ni mungkin banyak sikit kita nak terangkan. Okey. Jadi kirakan pecutan individu dari jarak 10 meter hingga ke 20 meter. Maksudnya dari jarak 10 meter ke 20 meter. Saya patah balik kejap. Okey, tadi masa 10 meter dia catat masa dia 2.1 saat. Tapi bila masuk 20 meter dia catat 4 saat.
Jadi kita sekarang ni nak kira dari jarak 10 tu, dari jarak saya dah lari tadi 10 meter pergi ke 20 meter. 20 meter. Jadi nak kira jarak tu je. Berapa pecutan dia. Okey, jadi berapa pecutan dia. Jadi saya dah cut table tu, saya dah potong, saya dah ambilkan. Jadi pelajar nanti lihat jadual balik. Lepas tu pelajar ambil lah dari 10 meter ke 20 meter. Sebab soalan nak dari 10 meter ke 20 meter. Jadi dari 10 meter tadi, pada masa 10 meter, masa yang dicatatkan adalah 2.10 saat. Okey, 2.10 saat. Dan pada 20 meter pula dia catatkan 4 saat. Okey, jadi itu untuk masa dia. Jadi kalau kita tengok table tadi, masa je. Jadi kita tengok dekat sini, kenapa saya letak hal laju? Sebab rumus untuk kira pecutan ialah, apa dia musim tadi? Agak-agak untuk pecutan. Perubahan hal laju bahagi dengan tolak hal laju awal. Akhir tolak awal. Hal laju akhir tolak hal laju awal. Bahagi dengan masa dia. Jadi masa akhir tolak masa awal. Okey. Okey, dekat situ kita tahu tentang pengiraan ni. Jadi kat sini saya dah ringkaskan. Jadi pelajar ataupun murid-murid kena kira hal laju setiap 10 meter tadi. Okey, kita kirakan dulu. Jadi kirakan dia 10 meter bahagi dengan 2.10 saat, dia akan dapat 4.76 meter per saat. Hal laju dia untuk 10 meter pertama. Okey, untuk 20 meter pula. Okey, untuk jarak 20 meter, sama lagi kiraan dia. 20 meter bahagi dengan 4 saat. Jadi bila kita kira-kira, kita akan dapat 5 meter per saat. Jadi itu untuk kiraan hal laju. Jadi barulah kita fokus kepada pengiraan pecutan. Baru kita kira pecutan. Jadi pecutan dia tadi Mohsin dah cakap, rumus dia adalah hal laju akhir tolak hal laju awal. Masa akhir tolak masa awal. Okey, berapa hal laju akhir dia tadi Mohsin? Hal laju akhir tadi 5 meter saat. Okey, 5 meter per saat. Hal laju awal dia 4.76 meter per saat. 4.76 meter per saat. Jadi 5 saat tolak 4.76 meter per saat. Okey, kemudian masa akhir dia pula masa akhir 4 saat. 4 saat. Okey, 4 saat tolak dengan masa awal. Masa awal dia adalah 2.1 saat, cikgu. Okey, 2.1 saat. Jadi kita masukkan dia, kemudian kita akan dapatlah pecutan sama dengan 5 meter per saat tolak 4.76 meter per saat bahagi dengan 4 saat tolak 2.1 saat. Okey, so kita akan dapat 0.13 meter per saat kuasa 2. Sebab apa kuasa 2? Sebab meter per saat tadi kita bahagikan lagi dengan saat. Jadi itu untuk pengiraan. Jadi kita patah balik cerita tentang kita punya litar. Jadi sekiranya murid-murid sekiranya tiada kon dekat rumah, agak-agak Mohsin nak pakai apa kalau tak ada kon kat rumah? Kalau tak ada kon, kalau murid-murid dekat rumah boleh gunakan botol air, cikgu. Ya, betul. Boleh gunakan botol air. Kita susun botol air setiap 10 meter. Kemudian kita pakaikan stopwatch. Stopwatch tu tak semestinya jam randik tu ada dekat. Kita ada jam randik lah. Kita boleh gunakan phone. Kita boleh gunakan jam tangan kita. Ada dia punya masa. Jadi kita boleh kirakan dia punya masa. Okey, selain daripada untuk kiraan 10 meter, contohnya di rumah. Okey, dalam situasi sekarang ni, mungkin dekat rumah pelajar dah, orang kata setiap rumah mungkin dia tak ada kawan. Okey, bagaimana dia nak laksanakan ujian ni di rumah? Jadi murid-murid boleh gunakan
ahli keluarga ataupun adik-beradik dia. Okey, dan dalam masa yang sama, kita bukan fokus kepada setiap 10 meter. Kita nak latih pelajar supaya dapat kira hal laju dan juga pecutan. Jadi mungkin pelajar boleh gunakan setiap 20 meter. 20, 40. 20, 40, 60. Jadi 20, 20, 20. Itu mungkin Okey. itu Baik, mungkin cikgu. cara lain yang kita boleh buat. Mungkin murid-murid kat rumah boleh praktikkan apa yang Cikgu Jeff kongsikan. Kalau ada yang pening-pening tentang pengiraan, jangan risau. Kita bagi masa, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam slot Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, baiklah kita bertemu kembali dalam slot Menengah Atas bersama saya Muhsin Nazli dan juga Cikgu Jeff. Baiklah kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya bersama Cikgu Jeff. Silakan Cikgu. Jadi, sebagai penutup, saya nak bagi soalan terakhir, iaitu soalan yang keempat. Raja Ampat menunjukkan seorang atlet sedang memulakan larian dalam acara 100 meter. Jadi soalan A dia, apakah maksud kinematik dalam pergerakan? Okey, yang kedua, kirakan hal laju purata pelari tersebut sekiranya mengambil catatan masa 10 saat untuk jarak 100 meter. Jadi kita tengok soalan A dahulu. Apakah maksud kinematik dalam pergerakan? Jadi ini kita nak recap balik, kita nak ulang balik apa yang kita belajar mula-mula tadi, maksud kinematik dalam pergerakan. Jadi kalau kita dah tengok balik, kita berkaitan dengan pergerakan manusia. Okay? Jadi corak pergerakan manusia dalam konteks ruang dan masa tanpa aplikasi daya. Okey, so itu untuk maksud kinematik dalam pergerakan. Okey, soalan yang kedua, soalan mudah. Okey, part B. Kirakan hal laju purata pelari tersebut sekiranya mengambil masa catatan 10 saat untuk jarak 100 meter. Kiraan paling mudah lah. Okay, jarak dia 100. Masa dia 10 saat. Jadi diberi hal laju, sesaran bahagi dengan masa. Jadi sesaran dia adalah 100 meter. Masanya Masa pula dia adalah 10 saat. Jadi 100 bahagi dengan 10, automatik kita akan dapat 10 meter per saat. Jadi itu untuk soalan, satu soalan yang kita nak ulang balik apa yang kita dah pelajari hari ini. Baiklah Cikgu Jeff. Sekarang Cikgu, tentunya murid-murid nak dengar rumusan daripada Cikgu Jeff. Okey. Jadi apa yang kita pelajari hari ini daripada permulaan tadi, kita ingat balik standard pembelajaran kita yang pertama 3.3.1, kita nak takrifkan kinematik dalam pergerakan. Yang kedua, kita dah membuat perkaitan antara sesaran, hal laju dan juga pecutan. Dan standard pembelajaran yang ketiga tadi, kita mengukur hal laju dan juga pecutan berdasarkan sesaran dan juga masa yang diberi tadi. Jadi kita dah buat aktiviti soalan, soal jawab tadi, kemudian kita dah buat amali. Jadi kita dah selesai untuk semua aktiviti kita pada hari ini. Baik Cikgu, itu yang kita buat hari ini di studio. Okey. Kalau murid-murid di rumah nak lakukan latihan Cikgu, kat mana kita boleh dapatkan latihan? Okey, segala aktiviti dan juga latihan kita buat tadi, murid-murid boleh layari dalam laman web Sumberku untuk dapatkan bahan-bahan yang ada dalam aktiviti tadi. Okey, jadi murid-murid boleh buka portal Sumberku untuk dapatkan maklumat tersebut.
Baik, itu dia. Bolehlah buat kerja rumah. Ya, Baik, Cikgu kerja Jeff, rumah. terima kasih kerana sudi bersama saya 1 jam dalam slot menengah atas. Untuk murid-murid di rumah, teruskan menyaksikan slot menengah atas selepas ini. Baiklah, itu sahaja daripada saya, Muhsin Nazli. Ingat, sentiasa jaga diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera.